Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Hari ini sahabat-sahabat semua, seperti mana yang selalu kita dengar sebelum ini, Muhyiddin Yassin dan Mahathir Mohamad pernah menyatakan bahwa PAS ini adalah parti ajaran sesat. Dan kita boleh nampak dengan ajaran inilah ya perkara-perkara yang mengejutkan banyak berlaku, ya, seperti membuat ugutan ancaman kepada Perdana Menteri, yang tengkiri kononnya mau membakar Perdana Menteri, ya, antaranya adalah fitnah-fitnah yang berleluasa, ya, daripada geng-geng pentaksub, ya, daripada penyokong PAS maupun Parti Bersatu ini, sahabat semua. Jadi kerana itu, sahabat semua, dan apa yang dilihat ini benar-benar berlaku di depan mata kita, ya, dengan nyata Blok Borneo, ya, mahu untuk menolak PAS dan juga Bersatu, khususnya Perikatan Nasional. Jadi sahabat semua, saya ingin membacakan satu kenyataan media yang menyatakan bahawa PAS, ya, tiada tempat di bumi Borneo. Bumi Borneo itu adalah Sabah, ya, Sabah dan juga Sarawak. Jadi saya ingin membacakan satu ulasannya yang menarik, ya, yang ditulis oleh penulis ini yang bernama Norman Razwan. Katanya kegairahan Perikatan Nasional memainkan propaganda kononnya sudah cukup jumlah untuk menggugat kestabilan politik telah mendapat, ya, reaksi berbagai pihak. Dari ketua-ketua parti hingga yang di Pertuan Agung menafikan raja-raja tidak terbabit dalam percaturan politik negara. Penafian demi penafian, tetapi kerana dunia media sosial menguasai pemikiran rakyat Malaysia, maka provokasi kerajaan tumbang ini sedikit sebanyak menggugat kestabilan politik dan mampu menjejaskan ekonomi negara. Kata lagi, kerana PN menguasai pengundi Melayu sekitar 60% ketika ini, maka mereka semakin galak dan besar kepala menggunakan segala ruang yang ada untuk memainkan isu agama dan juga perkauman. Ya, kata Ridwan Norman, cara itu sangat efektif di Semenanjung tetapi tidak di bumi Borneo yang terkenal dengan sikap toleransi beragama. Disebabkan itu pasti ada tempat bertanding di PRN Sabah, ya, Presiden Parti Solidariti Tanah Airku yaitu Ustaz Jeffrey Kitingan berkata keputusan tersebut disebabkan sentimen di peringkat akar umbi. Perkara yang sama, proklamasi orang Melayu yang ditandatangani Presiden PAS di Semenanjung tidak terpakai di Sarawak. Daripada pemimpin-pemimpin tempatan hingga rakyat Sabah dan rakyat Sarawak menganggap kehadiran PAS boleh menggugat keharmonian di bumi Borneo. Jadi anda lihat di ruangan komen rakyat Sabah mengulas kehadiran ahli jawatan kuasa PAS Pusat Khairil Nizam Khairuddin di Convention PAS di Sabah. Sebab itu kekuatan PN hanyalah menguasai negeri majoriti 70 hingga 90% orang Melayu. Mereka boleh berbangga untuk kawasan tertentu, tetapi mereka tahu menguasai orang Melayu saja mustahil PN dapat menjadi kerajaan. PAS mula membeli jiwa pengundi bukan Melayu apabila 60% pengundi Melayu telah berjaya diwalaunkan. Mereka telah cuba lebih bertoleransi dengan kaum-kaum bukan Melayu. Walaupun ulama serba tahu memberitahuannya orang munafik menjaga hati orang kafir, tapi kini pemimpin-pemimpin PAS tidak peduli lagi. Mereka perlu membeli jiwa orang bukan Islam yang melihat PAS sebagai sebuah parti yang resis. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin mengucapkan Merry Christmas sebelum ini. Dianggap haram dan MB Kedah memberi cuti umum pada negeri Kedah sempena Taipusam. Malangnya ia tidak memberi sebarang makna. PAS perlu diingat, ini zaman media sosial. Apa yang diucapkan di ceruk-ceruk kampung di Terengganu itu boleh didengar hingga ke Tawau. Sikap PAS itu dianggap hipokrit oleh rakyat Borneo dan kerana parti itu memperlihatkan agama untuk tujuan politik. Ini yang sangat merunsingkan Perikatan Nasional kerana formula mereka hanya laku di kawasan Melayu tetapi bukan di kalangan bukan orang Melayu. Tanpa Sabah dan Sarawak, PN sudah kehilangan 56 kerusi, manakala kerusi bukan Melayu lain dari DAP sebanyak 46 kerusi. Jadi kerusi bukan Melayu serta Borneo sudah berjumlah 102 kerusi. Bermakna PKR serta UMNO hanya perlu menang 15 kerusi sahaja untuk kemenangan simple majority. Tentu tidak mendatangkan masalah kerana kawasan Melayu urban mampu diraih parti lain seperti PKR dan juga Amanah dan UMNO. Jadi berbalik kepada isu dah cukup jumlah, kita ingin bertanya dari celah mana mereka mendapat cukup sokongan, ya, tersebut dengan sedangkan Borneo terang-terangan menolak kerjasama dengan PAS. Jadi pesanan kepada penyokong-penyokong Perikatan Nasional atau yang digelar walaun
Jangan mudah dikotak-katikan pemikiran Anda. Jadilah jiwa yang merdeka, jangan jadi hamba. Merdekakanlah minda agar tidak mudah diperbodohkan. Terbaik sahabat-sahabat semua. Jadi ini adalah ulasannya daripada Norman Razwan, dan saya sendiri sebagai rakyat Borneo, sahabat-sahabat semua, dan melalui pengamatan saya sendiri, dan apabila kita bercerita di kedai kopi, cerita-cerita berkaitan dengan isu politik tanah air kita, rata-rata rakyat Borneo, Sabah khususnya, sebab saya berada di Sabah, memang menolak sekeras-kerasnya parti PAS ini. Ya, mungkin ada sebahagian, tapi mungkin 1%, 2% yang ada penyokong yang sudah dicuci kepala otak mereka oleh pemimpin-pemimpin PAS yang ada di Sabah ini. Walaupun mereka menganggap PAS Sabah berbeza, hakikatnya sahabat semua, ia tidak ada banyak beza. Yang bezanya di Sabah ini mereka cuma mahu mengambil hati kepada pengundi-pengundi bukan Islam, bukan Melayu dan sebagainya. Tetapi apabila kita lihat perlakuan kenyataan-kenyataan daripada presiden mereka sendiri, ya, daripada pemimpin-pemimpin PAS, daripada walaun tit, dan juga penyokong-penyokong pentaksub daripada Perikatan Nasional, jelas dan nyata bahwa parti ini harus ditolak di Borneo. Kerana kita tidak mahu keharmonian yang ada di Borneo, di Sabah khususnya ini dirosakkan dengan pemahaman yang sesat. Kata Muhyiddin Yassin, parti ini parti sesat. Dan saya percaya dan saya setuju dengan kenyataan itu. Jadi kerana itulah kita rakyat Sabah menolak secara keras-keras parti PAS ya terus bertapak. Ataupun kalau mereka bertanding sekalipun di negeri Sabah ini, kita akan pastikan mereka tidak punya peluang untuk menang satu kursi pun. Jadi ini antara perkara yang menarik untuk kita fikirkan sahabat-sahabat semua. Ya, apabila hari ini kalau kita lihat PAS ini dan Bersatu ini lebih utamakan keuntungan parti, keuntungan pribadi berbanding dengan rakyat. Karena baru-baru ini kita mendengar juga hubungan Hadi dan Muhyiddin semakin dingin. Benarkah perkara ini sahabat-sahabat semua? Dan apa yang menyebabkan hubungan di antara mereka ini menjadi dingin seperti yang dinyatakan oleh media ini yang seperti daripada Free Malaysia Today. Jadi hubungan Presiden Bersatu Muhyiddin dan juga PAS Hadi Awang dikatakan dingin menurut sumber, sekaligus mencetuskan pelbagai spekulasi mengenai kelangsungan Perikatan Nasional yang digagaskan oleh dua parti itu. Sumber berkata hubungan dingin itu antara lain berkait dengan kegagalan PAS menampilkan naib Presiden Ahmad Samsuri atau dikenal sebagai Dr. M sebagai calon Perdana Menteri selepas Muhyiddin tidak meneruskan hasrat untuk berundur pada pemilihan parti baru-baru ini. Jadi menurut sumber pusingan, Muhyiddin dilihat sebagai tekad ahli Parlimen Pago itu untuk kekal menerajui PN dan seterusnya dilantik Perdana Menteri kali kedua jika gabungan itu memenangi PRU yang akan datang, PRU ke-16. Jadi dikatakan selepas Muhyiddin berundur, PAS mahu Dr. Sem sebagai calon PM, tetapi terbantu selepas pusingan Muhyiddin, kata sumber yang dekat dengan perkara itu kepada FMT. Pada Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu November lalu, bekas Perdana Menteri itu mengumumkan tidak akan mempertahankan jawatan Presiden, tapi kurang 24 jam mengubah pendirian selepas diyakinkan istrinya. Jadi yang berkuasa kepada Parti Bersatu ini adalah isteri kepada presidennya. Dia punya ahli-ahli masa kerja tertinggi, pemimpin-pemimpin tidak berkuasa untuk mengubah pendirian beliau, melainkan istrinya. Jadi perkara ini sebenarnya mengecewakan banyak ahli-ahli parlimen, pemimpin dari Bersatu, dan dikatakan itu antara sebab kenapa ahli-ahli parlimen mengalihkan sokongan daripada menyokong dan juga merasakan kepimpinan yang ada dalam Bersatu ini sudah tidak diyakini lagi. Dan kita lihat hari ini sudah ada 6 ahli Parlimen Bersatu telah pun memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Selain itu juga dikabarkan juga mungkin akan ada 10 lagi akan hadir, bukan hadir, memberikan sokongan kepada kerajaan hari ini, ahli parlimen daripada Bersatu. Ditambah lagi kerana menurut sumber lagi, Hadi yang sudah lama tidak hadir ke dalam mesyuarat pimpinan PN, sebaliknya diwakili oleh Timbalan Presiden PAS, yaitu Tuan Ibrahim Tuan Man. Walaupun ketidakhadirannya tidak mengganggu perjalanan komponen PN, namun ia memberi mesej mengenai hubungan mereka, kata sumber itu lagi. Jadi perkara ini sebenarnya seiras perkara yang pernah dilakukan oleh PAS ketika bersama dengan
UMNO, iaitu Muafakat Nasional. Jadi mungkinkah perkara ini sedang berlaku, sahabat-sahabat semua? Menurut sumber itu, keadaan itu mirip dengan situasi Muafakat Nasional yang diasaskan UMNO PAS apabila Hadi tidak lagi menghadiri mesyuarat. Sebaliknya, perwakilan Tuan Ibrahim susulan hubungan yang semakin renggang antara dua parti itu. Muafakat Nasional mati langka apabila dua parti itu berbalah susulan keengganan UMNO menerima pernyataan bersatu dalam gagasan itu. Ya, UMNO tidak menerima bersatu kerana apa, sahabat semua? Kerana bersatu itulah yang mahu untuk menghancurkan parti UMNO, menikam belakang dan sebagainya. Jadi akhirnya, ya, Muafakat Nasional runtuh. Jadi ini adalah tanda-tanda, kata sumber itu lagi, bahwa konteks hubungan Hadi Muhyiddin dan masa depan PAN sendiri, ya, sedang menunggu retak, menunggu belah. Seperti itu, sahabat-sahabat semua. Jadi kita boleh lihat, sahabat semua, di mana keutamaan mereka lebih kepada kuasa, lebih kepada keutamaan parti semata-mata. Mereka sanggup lakukan apa sahaja, terutama yang parti PAS ini. Kalau dahulu ketika mereka bersama dengan DAP, katanya DAP inilah yang terbaik. Katanya DAP harus sokong parti DAP kerana DAP lebih baik, ya, daripada parti Gerakan. Tapi sebenarnya apabila Gerakan bersama dengan Gerakan pula disucikan. Gitulah dan sebagainya. Mahathir juga sebelum ini digelar oleh PAS sebagai Mazalim Mahfiraun, sahabat semua. Akhirnya, di mana kedudukan Mahathir diangkat menjadi penasihat kepada 4 negeri, kerajaan negeri di bawah pimpinan PAS. Itulah seperti yang dikatakan oleh Datuk Seri Mat Sabo, ya. Dalil PAS ini berubah-ubah. Esok lain, minggu depan lain, tahun depan lain, PRU lagi, lain lagi. Itulah dia. Jadi hakikatnya, sahabat semua, benar dan tepat sekali bahawa PAS seperti yang dikatakan oleh Muhyiddin adalah sebuah parti ajaran sesat dan menyebabkan Blok Borneo, ya, menolak PAS dan sekutu mereka, iaitu Bersatu. Jadi itu sedikit, ya, sedikit pencerahan daripada saya dan juga sedikit tambahan pandangan daripada tulisan ini. Jadi sekiranya anda, sahabat-sahabat semua, rakyat Borneo, ya, maupun, ya, daripada Semenanjung, adakah anda setuju untuk Blok Borneo ini menolak kau-kau kepada PAS yang memang sesat lagi menyesatkan ini? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap dua tahun keinginan, dalam bahasa Melayunya tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.